Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Daniel Hakim bin Abdul Aziz, S57802 akan membentangkan Malaysia Negara Menua 2030. Penuaan populasi adalah fenomena pada abad 21. Jelas fakta menunjukkan penduduk menua semakin meningkat. Penduduk berumur 60 tahun ke atas melebihi 15% daripada jumlah penduduk di dunia. Penuaan adalah sebahagian daripada kehidupan sebenarnya untuk semua individu ketika mereka semakin menua. Ia adalah proses menjadi yang membolehkan orang ramai menjalani berbagai transformasi dan mati secara unik. Di Malaysia, perkataan penduduk berumur 60 tahun ke atas meningkat daripada 10.3% pada tahun 2009 kepada 10.7% pada tahun ini. Malaysia dijangkakan menjadi negara warga emas pada tahun 2030. Kadar kesuburan negara juga menurun pada iaitu 2.8% pada setiap 100 pada tahun 2009 berbanding 2018. Penuaan penduduk Malaysia dijangkakan semakin meningkat 27% menjelang tahun 2030. Fenomena ini akan terjadi apabila di semua negara maju seperti Korea, China, negara-negara Eropah, Amerika Syarikat dan juga Singapura. Seterusnya, suratan literatur. Penuaan aktif ialah proses mengoptimalkan akses kepada kesihatan dan melibatkan diri dan keselamatan untuk meningkatkan kualiti hidup orang dewasa yang lebih tua. Seterusnya, konsep penuaan pertama kali dicadangkan pada tahun 2002 dan diterima pakai oleh Pelan Antarabangsa Merritt. 2. Pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu. Penuaan aktif berlaku adalah tetapan individu dalam kumpulan komuniti. Ini dapat meningkatkan kesedaran orang ramai untuk menilai potensi warga emas untuk mencapaikan kesihatan fizikal, sosial dan mental sepanjang hayat mereka. Yang ketiga, penuaan aktif menuju kepada gaya hidup yang aktif. Sejajar dengan matlamat kebolehan dan peluang individu. Penuaan aktif individu menuju kepada gaya hidup aktif secara keseluruhan akan matlamat kebolehan dan peluang individu. Penuaan aktif individu menunjukkan kepada gaya hidup aktif secara keseluruhan. Akhir sekali, meningkatkan jumlah warga emas yang berusia 60 tahun ke atas merupakan fenomena global, terutamanya di negara maju dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh perkembangan sosial ekonomi seperti pendidikan, perawatan kesihatan, bekerja, harapan hidup yang lebih panjang dan penurunan tingkat kesuburan dan kematian di negara-negara tersebut. Seterusnya, kita balik kepada metodologi kajian. Metodologi saya menggunakan adalah kaedah kajian kuantitatif. Data dikumpul daripada pelbagai sumber termasuk dari buku, jurnal, artikel akhbar, majalah. Kaedah analisis di kandungan digunakan untuk mengumpul, menilai dan menganalisis data ini. Mengaji kemudiannya menyemak dan memahami literatur yang telah dikumpulkan yang menyediakan konteks untuk bahan kajian literatur pada masa hadapan. Seterusnya, ini bahagian perbincangan. Perbincangan pertama adalah tren warga emas Malaysia yang semakin meningkat. Menurutkan bagi tahun 2010, Malaysia mempunyai jumlah 2.2 juta warga emas yang menunjukkan bahawa satu daripada setiap 13 rakyat Malaysia kini berumur 60 tahun ke atas. Penduduk warga emas Malaysia telah meningkat daripada 50.4% pada 1970 kepada 7.9% pada tahun 2010. Dalam banjir 1990 dan tahun 2000, bilangan warga emas meningkat dengan jumlah besar. Jadual 1
menggambarkan peningkatan populasi warga Malaysia daripada tahun 1970 hingga tahun 2000. Populasi seluruh Malaysia diramaikan meningkat lebih daripada 2 kali ganda, meningkat daripada 54% kepada 11.1% dan mencapai 19.8% menjelang 2040. Malaysia dijangkakan akan menjadi negara tua menjelang 2030 akibat daripada data ini. Perbincangan kedua ialah COVID-19 mungkin menjejaskan hayat penduduk. Jika kematian berkaitan COVID-19 tidak mustahil menjadi tindak balas kepada keadaan jumlah hayat penduduk. Sekiranya angka kematian COVID-19 meningkat, ia akan memberi amaran Malaysia mungkin mempunyai akibat seperti Amerika yang mempunyai penurunan 1 tahun dalam kehidupan penduduk. Menurut CDC, kejatuhan dianggap sebagai hasil daripada pandemik COVID-19 yang menyumbang 74% penurunan dalam kehidupan berasaskan nyawa. Berbandingan dengan negara-negara berindustri, Malaysia masih mengalami penurunan yang belum mencapai tahap negara lama yang diwujudkan pada tahun 2035. Negara tua diwujudkan pada tahun 5 pada wabak COVID-19 akan mengakibatkan kematian tinggi di kalangan warga tua, akan mengakibatkan penurunan jangka hayat yang mengharuskan Malaysia untuk mencapai status warga tua akan membolehkan negara melebihi masa mengatasi akibat penurunan. Fakta, jangka hayat bayi dilahir pada tahun 2019 dan 2021 meningkat dan 7.4% kepada 74.9 tahun pada tahun 2000, dan kebanyakannya baru ini tahun 2021 sehingga 75.6 tahun. Perbincangan seterusnya adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada populasi warga emas di Malaysia bertambah. Terdapat 6 faktor. Yang pertama adalah menurun kadar kelahiran. Yang kedua, penurunan kadar kematian. Yang ketiga, peningkatan jangka hayat individu. Yang keempat, peningkatan taraf pekerja. Yang kelima, peningkatan penjagaan kesihatan. Dan yang keenam, meningkat taraf pendidikan. Tetapi saya mengambil 3 fakta saja, iaitu peningkatan penjagaan kesihatan. Yang kedua, peningkatan jangka hayat individu. Yang ketiga, kelahiran dan kematian kedua-duanya menurun. Yang pertama, peningkatan penjagaan kesihatan. Kerajaan Malaysia prihatin terhadap kesihatan rakyat yang telah memasuki kos buatan ke dalam anggaran tahunan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, dalam akaun kesihatan Malaysia, jumlah belanjawan tahunan untuk sebab-sebab kesihatan meningkat daripada 8.55 bilion ringgit pada tahun 1997 kepada 57.361 bilion pada tahun 2017. Ini menjelaskan faktor peningkatan warga emas kerana kerajaan dalam perhatian menjaga kebajikan rakyatnya. Seterusnya, peningkatan jangka hayat individu. Peningkatan kehidupan penduduk juga disebabkan ekspresi orang tua terhadap kesihatan dan kualiti ubat mereka terima. Di samping itu, kualiti makanan yang mereka makan adalah diet yang sihat apabila mereka makan yang dihasilkan memenuhi aspek kaedah penyediaan makanan yang disuruhkan oleh kerajaan dan organisasi makanan yang bersih. Yang ketiga, kadar kelahiran dan kematian kedua-duanya menurun. Penurunan kadar kelahiran secara langsung berkaitan dengan kadar kesuburan di negara ini. Ini dikaitkan dengan penurunan kesuburan pada tempoh yang sama
kepada 6.4 kanak-kanak. Setiap wanita pada tahun 1950 akan meningkat 4 kali kepada 1.9 kanak-kanak pada setiap wanita menjelang 2021. Perubahan kadar kelahiran boleh dikaitkan dengan berbagai sebab, termasuk dengan peningkatan kos sara hidup, pengajaran keluarga awal dan penyertaan wanita dalam sektor industri. Cabaran kepada warga emas, masyarakat dan negara akibat apabila Malaysia menjadi negara menua. Yang pertama adalah penyakit yang dihadapi oleh warga emas. Perubahan dan tabiat hidup dan bekerja akan memengaruhi perubahan dan corak penyakit yang dihadapi oleh warga emas. Kita dapat tahu apabila beratnya penyakit yang merana yang dalam mengganggu sumber yang terhad negara pada titik puncak, meletakkan tekanan dan sistem kesihatan negara untuk membetulkan masalah ini. Menunjuk kepada akhbar berita Malaysia mengamalkan apabila bilangan warga emas yang mengganggu perkembangan yang lebih cepat daripada penduduk bekerja aktif, kos pencen, perawatan, perubatan dan perkhidmatan yang layak akan meningkat. Negara kuat maju memerlukan banyak bantuan dan penyelidikan dengan berkaitan. Negara berbadan rendah dan sekat dalam sederhana kini menyumbang 85% daripada populasi dunia dan 62% daripada penyakit teruk, namun mereka hanya 2% daripada pilihan penyidikan dapat membayar penyidikan kesihatan mereka. Yang kedua, kekurangan kemampuan fizikal oleh warga emas. Yang kita sebutkan tadi adalah warga emas mempunyai penyakit yang kronik menyebabkan ketidakupayaan dan kualitatif hidup menurun akibat terbatas melakukan aktiviti fizikal dan mental untuk menyukarkan melakukan aktiviti harian. Ini adalah satu cabaran kepada warga emas untuk melakukan aktiviti seharian mereka. Yang ketiga ialah memberi penjagaan terbaik kepada warga emas. Keseimbangan antara penjagaan diri ataupun daripada keluarga dan pusat jagaan untuk menjaga penjagaan terbaik, tetapi tidak mempunyai sumber kewangan dan akses yang terbaik. Kita dapati bahawa masalah kewangan adalah satu punca adalah cabaran yang paling kuat untuk menjaga warga emas, kerana kos pembayaran warga emas meningkat tahun ke tahun. Seterusnya, pusat jagaan juga tidak mempunyai akses yang mudah untuk merawat dan warga emas. Seterusnya, yang keempat, jangkitan COVID-19 dalam kalangan warga emas. Pada era pandemik ini, warga tua paling risiko kena penyakit COVID-19. Ini di Malaysia sebanyak 3,711 kes COVID-19 yang direkodkan pada 19 Mac tahun 2000 hingga 19 tahun 2002 dengan 370,522 iaitu 99% daripada warga emas yang terjejas, menyebabkan kerajaan mempunyai kos tinggi untuk menangani penyakit COVID-19 di kalangan warga emas. Okey, seterusnya kita ke cadangan penyelesaian. Yang pertama, menambah baik dasar warga emas negara. Malaysia diramalkan memperoleh status negara tua menjelang tahun 2030 menunjuk kajian Jabatan Perangkaan Malaysia. Apabila penduduk berumur 60 tahun ke atas yang mencecah 15% daripada jumlah penduduk, ini menunjukkan bahawa menjelang angka Malaysia yang ke-14, Malaysia akan menjadi sebuah negara kedua. Akibatnya, kelulusan warga
Dasar Warga Suara pada tahun 1995, pengubah mestilah mengambil langkah penyedaran awal untuk melalui isu populasi semakin tua. Usaha untuk dilakukan untuk mengenali isu penuaan di Malaysia termasuklah mewujudkan sistem sokongan kepada setiap keluarga agar warga emas dapat terus hidup dalam masyarakat. Yayasan Warga Emas telah diluluskan oleh Malaysia dan kemudian dikemiskini pada dalam dasar Warga Emas Negara pada 5 Januari tahun 2011. Seterusnya, cadangan kedua ialah menjalankan aktiviti untuk warga emas. Pusat aktiviti warga emas ialah pusat komuniti di mana warga emas dapat menyertai aktiviti ayat. Ini merupakan perkhidmatan bantuan sokongan sosial untuk membangunkan warga emas untuk melibatkan kerjasama statistik dalam perubahan kerajaan yang bukan kerajaan yang lain. Warga emas di daerah sosial ekonomi yang miskin memerlukan penjagaan khusus untuk memelihara dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menggalakkan penjagaan berazakap komuniti sebagai beriktiraf keperluan warga emas untuk hidup sihat dalam komuniti mereka. Ia mengakibatkan peningkatan bilangan penduduk tua ini dalam menjadikan matlamat untuk menggalakkan penuaan aktif dan produktif dalam kalangan warga emas dengan mendapatkan bantuan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah menubuhkan persatuan pembelajaran sepanjang hayat untuk warga emas. Sebagai contoh, Persatuan Pembelajaran Sepanjang Hayat Warga Emas UEKL dan Selangor ialah sebuah organisasi bukan untuk ditubuhkan pada tahun 2020 pada 25 Oktober tahun 2010 dan berdaftar dengan Persatuan dan Penubuhan Selangor Penyediaan Penuaan Malaysia 2017. IPPM melancarkan program pembelajaran sepanjang hayat untuk warga emas pada tahun 2008. Misi IPPM adalah untuk menggalakkan penuaan aktif dan sihat berarti melalui pelbagai kursus dan program. Setiap generasi khususnya warga emas berpeluang untuk melengkapkan peningkatan potensi mereka untuk pengetahuan dan kemahiran untuk hidup aktif dan produktif dalam kehidupan masyarakat melalui PSI. Seterusnya, Poin keempat ialah memberi imbuan kepada isi rumah mempunyai anak. Pada ekonomi dan PNB sekarang ini, seharusnya kerajaan memberi imbuan keuangan kepada isi rumah mempunyai anak ramai. Terdapat beberapa faedah memberi pembahasan kepada isi rumah. Yang pertama, iaitu adalah mengurangkan kejadian untuk mengurangkan kes perceraian serta meningkatkan keharmonisan dan perkahwinan mereka. Jadi, poin kelima adalah memberi bantuan kewangan kepada warga emas yang memerlukan. Jabatan Kebajikan Malaysia menyediakan bantuan kewangan kepada warga emas melalui bantuan warga emas. Bagi permohonan, kos bantuan bulanan ialah RM500. Warga negara dan penduduk Malaysia. Warga emas yang berumur 60 tahun ke atas, pendapatan isi rumah tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan dan buatan isi rumah kemiskinan semasa dan tidak ditetapkan di mana-mana institusi Jabatan Kebajikan Malaysia. Pusat Jagaan Harian menyediakan kemudahan perkhidmatan secara percuma dan layak untuk dimohon. Di samping itu, intensif kerajaan keluarga dan waris menjaga OKU dan gelangan warga emas pada sebulan iaitu RM300 untuk membantu menguangkan beban bagi menjaga warga emas. Pada walaupun penjaga mestilah
warga negara Malaysia dan pendapatan isi rumah kurang daripada RM3,000. Akhir sekali, pada poin ke-6 ialah meluaskan program imunisasi COVID-19 kemasaan secara keseluruhan. Selepas bekerja barisan hadapan, warga tua adalah ditetapkan sebagai kategori sasaran utama untuk beli vaksin. Imunisasi COVID-19 disediakan untuk warga dewasa lebih tua mulai 19 April tahun 2021 untuk mencegah mereka daripada jangkitan COVID-19 yang semakin teruk yang mengakibatkan kemasukan hospital dan kematian. Pengurangan kematian dalam kalangan warga itu diterima oleh kedua-dua dos premium dan digalakkan pada tahun 2021 berbanding tahun 2020, menunjukkan keberkesanan vaksin. Sejumlah 3,355,774, iaitu 91.9% warga emas telah menembus dos utama lengkap vaksinasi COVID-19 setakat 9 Mac tahun 2022, setelah dos penggalan dilancarkan pada 16 Oktober, dan seramai 2,472,576 warga emas, iaitu 73.6% menerima dos penggalak. Warga emas yang berada di industri dan kemudian warga emas di mana berisiko tinggi dan sebahagian daripada mereka tidak mempunyai kapasiti fizikal dan mental dan dimasukkan dalam program imunisasi kebangsaan. Kesimpulannya, Malaysia diunjurkan mempunyai populasi warga tua sebanyak 30% pada menjelang tahun 2030. Peningkatan populasi warga ini akan memberi beban ketara kepada sistem penjagaan kesihatan dan ekonomi negara. Kerajaan Malaysia mengambil langkah proaktif untuk memastikan mereka yang berumur 60 tahun dapat menikmati kehidupan yang lebih baik tanpa mengira latar belakang sosial ekonomi mereka. Di samping itu, kerajaan haruslah melanjutkan dasar yang menggalakkan gaya hidup sihat untuk mengurangkan kematian yang memulihkan yang boleh mengencetkan dalam kalangan warga Malaysia.